Assalamualaikum dan selamat sejahtera pelajar-pelajar. Apa khabar? Okey, bersama dengan cikgu kali ini dalam bab 7 iaitu ketaksamaan linear. Okey, yang pertama kita tengok kepada ketaksamaan. Apa itu ketaksamaan? Okey. Ni 7.1 ketaksamaan. Di sini dah ada maksud dia iaitu hubungan antara dua kuantiti yang tidak sama nilai. Okey. Di sini maksud ni kamu nak lebih faham lagi, tengok gambar rajah ni. Gambar rajah ini dah tunjukkan sebelah kanan 80 gram, sebelah kiri 50 gram dan X gram. Okey. Jadi soalan cikgu, bila kamu tengok gambar rajah ni, soalan cikgu, yang mana lebih berat? Okey. Let's say lah, ni belah ni adalah A, ini adalah B. Let's say A dan B. Yang mana lebih berat? A atau B? Yang mana lebih ringan? A atau B? Jadi, kalau kamu kata A lebih berat daripada B, A lebih berat daripada B, itulah yang kita katakan hubungan. Apakah hubungan A dan B? A lebih berat daripada B. B lebih ringan daripada A. Itulah hubungan yang wujud di antara A dan B. Okey, let's say ini adalah kotak cikgu pun. Cikgu lukis mula. Okey, ini adalah kotak A dan kotak B. Kotak A dan kotak B. Cikgu tanya lagi sekali. Apakah perbezaan di antara A dan B ini? Okey, betul. B lebih besar dari A. Betul tak? Ini yang dikata hubungan di antara dua kuantiti yang tidak sama nilai. Boleh juga kita katakan A lebih kecil daripada B. A lebih kecil daripada B. Itu maksud dia. Hubungan di antara dua kuantiti yang tidak sama nilai ini kita katakan dia, kita wakilkan dia sebagai ketaksamaan. Kamu akan jumpa selepas ini. Okey? Okey, dalam ketaksamaan kamu akan berjumpa dengan beberapa simbol. Okey, simbol yang pertama, mula-mula sekali rujuk dekat gambar rajah sebelah kiri dulu. Simbol yang pertama ialah simbol macam ni. Simbol yang kedua adalah simbol macam ni. Okey, apakah maksud simbol-simbol ini? Okey, merujuk kepada dalam kotak itu, simbol ini adalah merujuk kepada lebih besar daripada. Okey, simbol yang di bawah pula merujuk kepada kurang daripada. Okey, jadi simbol yang atas ni kita rujuk lebih besar daripada, yang bawah kurang daripada. Jadi kamu kena ingatlah simbol-simbol ini. Okey. Dia simbol ni sebenarnya dia ada cara untuk ingat sebab simbol ni dia terbalik-terbalik kan. Jadi kamu cikgu perkenalkan cara untuk ingat. Letak aja tiang di sebelah kiri, tiang macam ni. Tiang itu merujuk kepada, dia akan jadi B. B bermaksud besar. So, lebih besar daripada. Letak tiang yang kat bawah pula. A merujuk kepada K. K iaitu kurang. Jadi, kurang daripada. Okey. Jadi, ni. Kita belajar ni tadi. So, simbol ini ialah lebih besar daripada dan simbol ini kurang daripada. Okey. Simbol seterusnya ialah, pergi tengok sebelah kanan ni, simbol yang ini. Dia sama je. Kalau kamu tak nampak, sama je simbol dia. Macam kat sebelah kiri, simbol dia sama je. Cuma dia ada tambahan satu garisan di bawah.
Bermaksudnya apa? Maksudnya ialah lebih besar daripada atau sama dengan. Okey. Lebih besar. Oh, sorry. Okey. Lebih besar daripada atau sama dengan. Dia macam tu. Okey, yang di bawah dia ialah macam mana simbol dia? Macam ni. Apa maksud dia? Apa maksud simbol tu? Kurang daripada atau sama dengan. Cikgu salin. Kurang daripada atau sama dengan. Dia sama juga dengan apa? Dengan clue dia macam mana nak tahu lebih besar daripada tu, letak je tiang. Dia akan jadi B. B tu besar, lebih besar daripada atau ni ada sama dengan atau sama dengan. Okey, sama juga yang bawah dia. Letak. Ini K merujuk kepada K. So kurang atau sama dengan. Tengok ni ada sama dengan. Senang je nak ingat. Tak apa. Nanti kita tengok contoh soalan dan kamu akan belajar macam mana nak menggunakan simbol tersebut. Okey. Contoh satu. Macam biasa cikgu tekankan kepada awak-awak semua, kepada pelajar-pelajar baca soalan dengan lengkap. Okey, soalan dia isikan tempat kosong dengan simbol. Ni simbol apa? Kalau lupa, cikgu cakap apa tadi? Letak tiang. Saya ingat tiang cikgu ni. Padam? Okey, letak tiang. Ni pun letak tiang. Bila letak tiang, ia merujuk kepada bentuk apa tu? B. Yang ini merujuk kepada bentuk apa? Bentuk K. B merujuk kepada perkataan apa? Besar. K merujuk kepada perkataan apa? Kurang. Jadi bolehlah kamu jawab soalan. Kamu jawab soalan tu. Okey, baca balik soalan. Isikan tempat kosong dengan simbol lebih besar daripada atau kurang daripada supaya menjadi penyataan benar. Itu soalan yang pertama. Soalan kedua, seterusnya. Tulis ketaksamaan bagi setiap penyataan dengan menggunakan lebih besar daripada atau kurang daripada. Okey. Soalan dia ialah negatif 5/6. Dalam kotak kosong ni awak kena letak simbol ni. Dan 4. Okey. Yang ini kamu dah belajar dalam bab 1. Dalam garis nombor. Betul tak? 4 dengan nombor positif dengan nombor negatif mana lebih besar? Nombor positif lebih besar. Betul tak? Ni adalah lebih besar. Bila B ni lebih besar, negatif 5/6 ni jadi lebih kecil atau kurang. Betul tak? Ni kurang. Jadi kamu kena tengoklah simbol mana yang kamu nak guna. Yang menunjukkan nombor itu lebih besar atau kurang. Okey, contohnya kita letakkan simbol B besar kan. Jadi kenapa letak simbol macam ni? Okey, cikgu besarkan simbol ni. Ini salah satu cara lah. Okey. 4 ni duduk di ruang yang lebih besar. Nampak ni? Ruang dia besar. Sebab dia lebih besar. Okey, pergi dekat sini pula. Negatif 5/6 ni duduk di ruang yang kecil. Kenapa? Negatif 5/6 ni kurang daripada 4. Dia macam tu. So, jadi jawapan dia inilah. Itulah simbol dia. Okey, tengok B pula.
B 9 dan 4 kuasa 2. 4 kuasa 2 ni kamu kena tahu. 4 kuasa 2 ni maksudnya 4 darab 4. 4 darab 4 ni berapa? 16 kan? So 16 ni. Kamu kena tahu simbol apa kamu letak kat sini. Okey, 16 dengan 9 kamu takkan tak tahu 16 dengan 9 tu mana yang lebih besar? Of course lah 16 lebih besar. So 16 lebih besar, jadi yang ruang yang besar tu menghadap ke 16 lah. So maksudnya 16 lebih besar daripada 9. Kan? Okey. Boleh tak kamu ingat balik yang belajar tadi dengan yang sekarang? Okey. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Bukan soalan seterusnya, tapi kita teruskan dengan pembelajaran yang seterusnya. Okey, pembelajaran yang seterusnya ialah memerihal ketaksamaan dan menerbitkan ketaksamaan algebra. Okey, ini ialah, kamu tengok sini, ini ialah garis nombor. Garis nombor ni, dia memang kamu dah belajar dalam bab 1 garis nombor ni. Tak silap cikgu lah. Okey. Kamu dah belajar garis nombor. Dalam garis nombor biasanya soalan dia buat macam ni, dia letakkan. Macam ni lah dia punya soalan biasanya, dan kamu kena perihalkan hubungan di antara 4 dengan X ni. Jadi macam mana nak perihalkan hubungan di antara 4 dan X ni? Okey, macam ni lah. Cikgu bagi contoh. Cikgu bagi contoh dua nombor 2 dan 7. Okey. Bagaimana kamu nak perihalkan hubungan di antara dua nombor ini? Kamu dah nampak dah. 2 dengan 7 mana lebih besar? 7. Betul. 2 dengan 7 mana lebih kecil? 2. Betul tak? Jadi, kamu boleh perihalkan dia macam ni. 2 kurang daripada. Cikgu salah. 2 kurang daripada. 2 kurang daripada 7. Kan? So kalau dalam ketaksamaan algebra, kamu boleh wakilkan macam ni. 2 kurang daripada 7. Kan? Sebab K ni. Jadi kamu ambil lah yang kecil ni. Pergi ke sini. 2 kurang daripada 7. Dia macam tu lah. Ini dalam bentuk persamaan, dalam bentuk ketaksamaan algebra. Ini dalam bentuk perihalan. Dalam bentuk ayat. 2 kurang daripada 7. Okey. Dia macam tu. Jadi kamu kena tahu. Dalam garis nombor, ke sebelah kanan nombor semakin besar. Semakin besar. Ke sebelah kiri nombor semakin kecil. Jadi kamu mesti kena biasakan dengan garis nombor. Bagi apa sahaja garis nombor, kamu kena faham konsep ini. Kena faham konsep. Sekejap ya. Pen cikgu ni. Okey, kena faham konsep yang ni. Dalam garis nombor, semakin ke kanan, nombor semakin besar. Semakin ke kiri, nombor semakin kecil. So, apa sahaja garis nombor selepas ini, bila dibagi X dan Y, kamu tak ada masalah untuk jawab. Mana lebih besar, mana lebih kecil. Automatik. X. Okey, tengok sini. Garis nombor. Automatik yang mana lebih kecil? X X ni adalah kecil atau kurang. Y ni besar. Kenapa? Semakin ke kanan nombor semakin besar. Semakin ke kiri nombor semakin kurang. Jadi
kamu dah boleh agak, dah boleh tahu dah. X ini berada di kurang kan? So, X, Y. Kamu kena tengok macam tu. Okey? Macam mana clue dia? Senang je. Tengok X ni dekat dengan K. Nampak tak? X dekat dengan K. Nampak? X dekat dengan K. So, K ni apa? K ni, ni apa ni? Apa kat sini? Dia macam tu. Jadi, dalam bentuk perihalan ketaksamaan, perihalkan hubungan dia macam mana? X kurang daripada Y. Okey. Kita teruskan dengan soalan. Contoh 2. Okey, ni contoh 2 Dalam garis nombor di bawah. Okey, dalam garis nombor di bawah, perihalkan hubungan antara X dengan 8 dalam ketaksamaan dengan menggunakan kurang daripada. Seterusnya, terbitkan ketaksamaan algebra bagi hubungan itu. Okey, dekat sini ada 2 soalan. Kamu kena kenali soalan itu. Okey, yang pertama dia suruh perihalkan hubungan antara X dengan 8 dengan menggunakan perkataan kurang daripada. So, dekat sini awak kena buat nombor perkataan kurang daripada dan nombor. So, nak letak nombor berapa kat sini? Okey, nak letak nombor berapa? Dia ada 2 je. X dengan 8. Nak letak yang mana satu dekat sini? Okey, itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, terbitkan ketaksamaan algebra. Terbitkan ketaksamaan algebra tu menggunakan simbol lah. Simbol apa? Simbol lebih besar daripada ke atau kurang daripada. Pilih simbol yang pertama atau simbol yang kedua. Okey. Jadi kita buat soalan yang pertama dulu. Soalan yang pertama, perihalkan hubungan antara X dengan 8 dalam ketaksamaan dengan menggunakan kurang daripada. Okey, tengok garis nombor ini. Tengok garis nombor ni. Okey, kalau cikgu dah ajar tadi, semakin ke kanan nombor semakin besar. Semakin ke kiri nombor semakin kurang. So, perkataan yang disarankan menggunakan kurang daripada. Mana yang kurang? X. X kurang daripada. So, X kurang daripada 8. Okey, soalan yang kedua, terbitkan ketaksamaan algebra. Ketaksamaan algebra maksudnya gunakan simbol. Simbol kurang daripada yang mana? Tengok sini. Ini simbol B besar. Ini simbol K kurang. So, X kurang daripada 8. Okey. Jelas Okey, kita pergi soalan seterusnya. Okey, tengok garis nombor ini. Garis nombor ini Perhatikan garis nombor ini. Okey, Y 12. Okay. Perhatikan garis nombor ini dan soalan cikgu ialah perihalkan hubungan Y dengan 12 dalam ketaksamaan menggunakan lebih besar daripada. Okey, maksudnya apa? Awak kena perihalkanlah menggunakan ketaksamaan. Okey, menggunakan ketaksamaan, menggunakan perkataan apa? Lebih besar daripada. Lebih besar daripada. So, dekat sini kena letak nombor itulah. Yang di garis nombor tu ada 2 kan? Satu, sekejap. Pen cikgu ni. Okey, 1 Y, satu lagi 12. Nak letak kat mana? Ada 2 kotak. Jadi, letaklah salah satu. So, dekat sini, perkataan lebih besar daripada. So, B besar kan? B kan besar. Ni lebih besar daripada. B besar. Kat mana besar tu? Okey, kamu dah tahu, dah belajar dah sebelum ni. Di sini besar. Kat sini kurang. So, besar tu mana?
12. Ni paling dekat dengan besar ialah 12. Letak 12 di sini. Y di sini. So, betul tak? 12 lebih besar daripada Y. Okey. 12 lebih besar daripada Y itu adalah dari segi perihalkan hubungan dalam ketaksamaan. Jadi soalan seterusnya ialah terbitkan ketaksamaan algebra. Bila nak terbitkan ketaksamaan algebra, dia menggunakan simbol. Simbol lebih besar. Apa dia simbol lebih besar? Simbol lebih besar begini. Jadi 12 lebih besar daripada Y. Itu soalan, contoh soalan lah. Salah satu contoh soalan yang terlibat lah, yang ada dalam tajuk ketaksamaan. Okey. Jadi rumusan dalam video ini ialah kamu dah belajar. Yang pertama, simbol lebih besar atau lebih besar daripada, dan satu lagi adalah simbol kurang daripada. Okey, itu ya. Okey, itu sahaja untuk video kali ini. Terima kasih semua. Cikgu harap kamu semua dapat menjawab soalan dengan baik.